Ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Baik, hari ini saya akan membentangkan kertas pembentangan saya, iaitu kefahaman dan praktikal solat dalam kalangan pelajar di Politeknik Nilai. Untuk pengenalan, sebagaimana yang kita tahu, solat merupakan salah satu daripada syariat Islam, ya, dan ia merupakan amalan yang wajib ke atas seseorang Islam ataupun Muslim. Ya. Baik, solat juga terdiri daripada dua jenis, iaitu solat fardu dan solat sunat. Sebagaimana yang kita tahu juga, solat fardu adalah wajib kepada setiap Muslim dan Muslimah 5 kali sehari semalam. Ya. Dan untuk solat sunat pula, adalah terdiri daripada 16 jenis solat sunat lah. Antaranya ialah solat rawatib dan solat qabliyah lah, dan banyak lagi lah tentang solat-solat sunat ni. Baik, ya, solat merupakan sebahagian daripada rukun Islam sebaris dengan mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan zakat dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Baik, peranan solat juga adalah penting, ya, sebab solat adalah tiang kepada agama. Sekiranya tiang ini tidak ditegakkan, maka runtuhlah agama. Dan kepada penyataan masalah kepada kajian saya ini, di mana saya telah mendapati bahawa amalan solat dalam kalangan pelajar di Politeknik Kuching Sarawak adalah pada tahap tinggi. Ya. Untuk Politeknik Kuching Sarawak ni, kita buat kajian ini bagi mewakili Kepulauan Borneo, dan begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Kolej Tati juga menunjukkan kefahaman dan praktikalnya solat dalam kalangan pelajar adalah pada tahap yang tinggi. Ini bagi mewakili wilayah Pantai Timur. Dan pengamalan solat dan kefahaman di Politeknik Ungku Omar di Ipoh Perak dan Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Kedah juga menunjukkan dapatan yang positif bagi pengamalan solat. Ini mewakili bahagian barat Malaysia. Ya. Jadi menjadi pertanyaan, adakah penghayatan terhadap solat di kalangan pelajar di Politeknik Nilai juga adalah sama? Ya, kerana Politeknik Nilai ni kedudukannya berada di kawasan Lembah Kelang tau. Jadi dia berdekatan dengan bandar yang memungkinkan dapatan kajian tadi berbeza dengan kawasan-kawasan lain. Baik, itu adalah pernyataan. Untuk objektif kajian, saya dapati ada dua. Yang pertama, mengkaji kefahaman dan praktikal solat di kalangan pelajar Politeknik Nilai Negeri Sembilan. Dan yang kedua, saya cuba mengkaji sejauh mana usaha pihak pengurusan Politeknik Nilai dalam mengambil berat tentang persoalan amalan dan praktiknya solat di kalangan pelajar itu sendiri. Baik, ya, persoalan kajian antaranya, adakah pelajar Politeknik Nilai Negeri Sembilan memahami dan mempraktikkan solat yang betul dalam hidup mereka? Yang kedua, adakah Politeknik Nilai Negeri Sembilan mengambil berat permasalahan solat di kalangan pelajar itu sendiri? Dan yang ketiga, adakah latar belakang dan tempat tinggal pelajar mempengaruhi amalan solat dan praktiknya solat mereka untuk seharian? Balik kepada metodologi kajian, ya, di mana saya mengambil persempelan seramai 331 sampel di kalangan pelajar daripada jumlah anggaran pelajar Politeknik Nilai Negeri Sembilan seramai 2,400. Okey, untuk metodologinya kita dapati melalui kaedah dapatan data, di mana soalan-soalan dibina dan diedarkan melalui Google Form. Sebab Google Form ni saya dapati lebih efektif kepada pelajar. Sebab pelajar-pelajar boleh menjawab soalan ni di mana saja dia berada lah. Yang kedua, kaedah penganalisaan data, di mana data-data tadi dianalisis menggunakan statistik Package for Social Science, iaitu SPSS versi 18.0. Dan seterusnya kaedah soal sidik, di mana soal sidik ini telah dibina 4 set, ya, terbagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Baik, untuk dapatan kajian, untuk dapatan kajian bahagian A, kita mendapatkan data melalui demografi responden, di mana kita tengok di sini untuk jantina
kita dapati golongan lelaki, pelajar lelaki lebih penguasaan dalam menjawab kajian tersebut sebanyak 51% dan perempuan 49%. Baik, untuk semester pengajian kita dapati kita ambil daripada semester 1 hingga 5 dan kita boleh tengok di sini dapatan kajian untuk semester 2 lebih banyak peratus untuk menjawab kajian, iaitu sebanyak 34.3%. Dan kalau kita tengok melalui jabatan, kita tengok jabatan yang paling ramai menjawab soalan adalah jabatan agroteknologi dan bioindustri sebanyak 66%. Dan program yang paling tinggi menjawab soalan tersebut ialah daripada program DIB sebanyak 22.2%. Baik, di sini juga kita membuat kajian mengenai kawasan tempat tinggal dan kita dapati kawasan yang paling tinggi menjawab pelajar-pelajar yang duduk di kawasan tempat tinggal yang paling tinggi ialah Separa Bandar, iaitu 39.5%. Dan akhir sekali kita juga memberi satu soalan kepada pelajar untuk menjawab berkenaan keluarga yang menekankan tentang amalan dan praktiknya solat di kalangan mereka lah. Dan kita dapati seramai 96.7% adalah bersetuju, di mana keluarga-keluarga memang mengamalkan dan mempraktikkan solat semasa dalam keluarganya lah. Okey. Seterusnya kita dapati kajian dapatan kajian iaitu melalui demografi responden. Dan bahagian B kita buat analisis berkenaan kefahaman solat di kalangan pelajar itu sendiri, dan kita buat juga analisis praktikal solat, dan akhir sekali analisis penekanan solat di pengurusan Politeknik Nilai. Baik, tempat pendidikan yang saya fokus adalah hanya kepada pelajar-pelajar di Politeknik Negeri Sembilan. Sebagaimana yang kita tahu, Politeknik Nilai adalah politeknik yang ke-23 di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Di mana Politeknik Nilai Negeri Sembilan ditubuhkan pada 1 April 2007. Kita sebenarnya beroperasi sementara pada Disember 2007. Kita beroperasi sementara di kampus sementara, iaitu di Kompleks Perniagaan Kuartus KLIA. Dan pengambilan pertama kita buat pengambilan pelajar yang pertama ialah pada sesi Jun 2008. Baik, sebenarnya untuk kefahaman dan praktiknya pengamalan solat tentang kajian saya ini, kita kena faham bahawa pelajar-pelajar kadang-kadang dia tidak mengamalkan solat itu dengan penghayatan yang sebenarnya, kerana kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang tidak menghayati solat dengan cara yang betul. Sebenarnya penghayatan solat ni kalau ikutnya kita ada 3 penghayatan solat tu, melalui rukun qauli, yang kedua melalui rukun qalbi, dan yang ketiga ialah melalui rukun fi'li. Baik, ketiga-tiga rukun ni sebenarnya bila kita hayati betul-betul, kita akan menghayati sepenuh hati bila kita mengamalkan solat ni, bila kita ada ketiga-tiga rukun tadi. Yang pertama tadi rukun qalbi. Rukun qalbi ni memang dalam pengamalan solat wajib ada, iaitu niat. Macam mana kalau kita melakukan solat tanpa niat sebab kita kena ingat semua perbuatan pun kena melalui niat. Jadi solat sudah tentulah kita kena mulai dengan niat. Baik, yang kedua melalui rukun qauli. Rukun qauli ni adalah melalui perbuatan perbuatan, rukun yang melalui perbuatan. Okey, kita tengok dalam pengamalan solat kita. Kalau kita niat tanpa ada perbuatan, so macam mana pengamalan solat kita nak menghayati dengan baik? Baik, kita mesti daripada niat, kita kena ada dari segi rukun perbuatan tadi melalui perbuatan. Contoh yang dikatakan sebagai rukun fi'li tadi adalah berdiri dengan betul. Berdiri dengan betul, kita rukuk, kita sujud, itu adalah perbuatan yang melalui rukun yang melalui perbuatan. Dan yang ketiga dan akhir sekali ialah rukun qauli, iaitu rukun yang melalui perkataan, melalui lisan. Contoh takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca surah Fatihah, apa lagi?
tahiyat akhir. Okey, itu adalah rukun-rukun qauli yang ada dalam amalan solat kita. Jadi bila kita merangkumi ketiga-tiga rukun tadi dengan rasa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, so jadi penghayatan solat tadi akan jadi lebih bermakna dan kita akan rasa seronok, ya, seronok dalam melakukan ibadah solat ini. Ingat ya, solat ini adalah tiang agama. Bila tiang itu tidak ditegakkan, tidak dibetulkan, so macam mana dengan solat yang kita nak lakukan? Okey. Baik, kesimpulannya adalah dapatan kajian menunjukkan bahawa keprihatinan ataupun kecanaan pelajar di Politeknik Nilai tadi adalah sangat tinggi, ya, mengenai pemahaman solat. Jadi pemahaman mereka juga amat baik, walaupun terdapat sedikitlah kelemahan dalam pemahaman mereka, ya. Okey, mereka juga mengakui bahawa tempat mereka juga memainkan peranan penting. Sudah tentulah, ya. Peranan tempat kita tinggal ni memang memainkan peranan yang paling penting, ya. Bila sama ada kita duduk di bandar, kita duduk di separa bandar ataupun di kampung. Sebab suasana tadi akan memainkan peranan macam mana nak mempengaruhi tentang pengamalan solat kita, ya. Untuk jadi lebih baik dan seterusnya lebih lagi baik. Okey. Dan mereka juga mengakui bahawa pihak pengurusan politeknik memainkan peranan yang penting juga bagi mereka untuk menjadikan pengamalan dan penghayatan solat tadi menjadi lebih baik sekiranya program-program berbentuk kerohanian, ya, seperti bengkel tahsin solat, kem solat yang betul, supaya solat mereka tadi akan dapat diperbaiki dari satu masa ke satu masa, ya. Sebab ini melibatkan kita sebagai seorang Muslim lah, ya. Jadi pengamalan solat tu kena betul, penghayatan mesti dengan cara yang kita rasa benda tu betul lah untuk kita lakukan, ya. Baik. Kali cadangan saya lah untuk mengadakan kajian lanjutan adalah, yang pertama, saya rasa saya akan cuba memperluaskan skop kajian. Saya cadang untuk kajian pada hari ini saya lebih menumpukan kepada pelajar-pelajar di Politeknik Nilai sahaja, dan mungkin pada masa akan datang saya akan cuba memperluaskan skop kajian ini kepada semua pelajar-pelajar di Politeknik Malaysia, dan mungkin juga saya akan perluaskan skop kajian kepada mana-mana sekolah, ya, sekolah menengah, ya, sekolah menengah. Sebab daripada sekolah menengah tadi, peringkat menengah, dia akan sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Baik, yang kedua, memperluaskan penetapan dan persempelan. Mungkin persempelan tadi saya akan tetapkan dan mungkin saya akan perluaskan lagi lah. Mungkin ramai lagi daripada 300 tadi, mungkin akan menjadi 600, ya, atau seterusnya lebih ramai lah. Baik, dan akhir sekali, dan mungkin saya akan memperluaskan kerangka kerja kajian, ya. Mungkin soalan-soalan dalam instrumen tadi saya akan perluaskan dan saya akan lebih detailkan, lebih mendalami bagaimana soalan-soalan tadi dapat dibentuk untuk mendapatkan secara detail lagi, ya, secara dalam bagaimana pelajar-pelajar kita ni menghayati dan mengamalkan solat pada seharian dia lah, ya. Saya rasa itu saja untuk pembentangan kajian saya pada kali ini. Terima kasih kepada semua dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala.